Hai, Assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Mek Kelantan Masuk Dapur. Okey, hari ni kita nak tunjukkan cara-cara yang senang untuk kita nak buat. Kalau susah nak cari lemang kan, kita boleh buat sendiri. Pulut ala-ala rasa macam lemang lah gitu. Rendang, ni versi Negeri Sembilan punya. Tapi Mek Kelantan lah yang buat ni. Okey, bahan-bahan macam biasalah kalau nak buat rendang, yang pastinya cili api. Kalau kita tak nak pedas sangat, kita campurlah dengan ada kering, sedikit ada kering. Dan Amy masukkan kunyit hidup. Lepas tu blend barang-barang tiga ni, kita blend, kisar halus. Kemudian jangan lupa ya, serai. Kita masukkan serai dalam 2, 3, 4 batang lah macam tu. So, semua bahan-bahan ni Amy kisar halus. Okey, kita dah siapkan bahan-bahan semua. Now masa untuk kita blender semua bahan-bahan ni. Okey, kita dah kisarkan semua bahan-bahan tadi. Kisar halus ya. Okey, untuk kisarkan bahan-bahan tu jangan lupa masukkan sedikit air. Okey, dah kita blend semua bahan-bahan yang telah disiapkan tadi. Kita blender sampai halus sebab tak nak bagi rasa sangat rempah-rempah, dia tu kasar-kasar kan. Okey, kemudian macam biasalah rendang daging kan, memang nak kena potong daging lah. Amy potongkan daging, potong dadu. Dengan bahan-bahan tadi tu Amy masukkan daging dalam 1 kilo lah macam tu. Okey, ni daging yang telah Amy potongkan dadu tadi bersama dengan bahan-bahan yang dikisar. Okey, kita panaskan kuali. Kemudian kita masukkan semua bahan. Tak perlu menumis dengan minyak, tak perlu. Just masukkan terus bahan-bahan tadi ke dalam kuali dan kita renihkan sekejap, kita masakkan sekejap dalam kita nampak macam bahan-bahan tadi tu dah masak. Kita kacau. Kalau nampak macam pekat, kita masukkan sedikit air lah. Kalau pekat sangat, kita masuk sedikit air. Macam Amy petua orang tua lah kan, petua arwah mama, pastikan masak dulu, kita masakkan dulu bahan-bahan kisar tadi biar lama. Kemudian baru Amy masukkan daging. Kiranya tak terus masuk daging, masakkan dulu bahan-bahan tadi dalam beberapa minit, 15 minit, setengah jam macam tu, baru masukkan daging yang telah dipotong tadi. Okey, kita kacaukan sebati bahan-bahan tadi. Okey, kita dah nampak nampak macam daging tu dah masak lama sikit dengan bahan-bahan yang dikisar tadi. Kemudian kita masukkan seperti biasalah garam, sedikit gula. Lepas tu kita kacau lagi sebab memang nak kena lama di atas dapur sebab kita nakkan rendang yang kering, bukan yang basah. Dah nampak macam daging tu masak, baru Amy masukkan santan. Santan untuk 1 kilo ni Amy masukkan dalam RM8 santan lah, 1 kilo santan lah. Okey, kita tunggulah sehingga rendang ni kering. Okey, dah cukup kering dah. Nampaknya rendang kita dah menjadi dah. Selepas tu bolehlah kita rebus, kukuskan pulut ala-ala rendang, pulut ala-ala lemang gitu, yang tak perlu pakai buluh. Okey, ni pulut yang Amy telah rendam semalaman untuk mendapatkan pulut yang lembut, senang masak. Malam tu Amy dah rendam siap-siap dengan air masak sebelum kita kukuskan. Okey,
masa untuk kita kukuskan pulut tadi. Yang tak perlu gunakan buluh, hanya perlu kukus sahaja. Dan adalah step seterusnya untuk masukkan santan. Nak bagi rasa dia rasa macam lemang kan. So ni masukkan santan dengan sedikit garam. Okey, santan ni ini siap-siap letakkan sedikit garam untuk mendapatkan di lemak santan tu, untuk mendapatkan santan yang untuk mendapatkan pulut yang lemak. So ini masukkan dalam santan tadi, masuk sedikit garam. Okey, tapi kita kena tunggu dulu. Dah nampak macam pulut tadi masak. Kemudian Amy akan transferkan pulut tadi ke dalam bowl, ke dalam mangkuk. Kemudian baru Amy gaulkan bersama santan pekat tadi. Tapi pastikan sebelum kita transfer ke mangkuk untuk digaulkan bersama santan, kita pastikan beras pulut tadi dah masak. Sebab kita hanya perlu steam kukusnya dengan santan ni hanya dalam beberapa minit, 2-3 minit macam tu je. Okay, now kita sekatakan dengan dan kita gaulkan dengan santan yang kita siapkan tadi. Okey, ni nampak ni masa proses ini nak gaulkan bersama santan tadi. Kita gaul sekata biar semua beras pulut tadi terasa lemak santannya. Okey, then Amy akan masukkan balik dalam kukus yang sama tadi. Dan kita akan kukus selama 2-3 minit ataupun 5 minit macam tu lah. Sebab beras pulut tadi pun dah masak sebenarnya. Cuma kita perlukan masak sedikit lagi untuk dapatkan pulut tu kering tanpa rasa lemak santan yang mentah tadi, untuk bagi dia masak sekali lagi bersama dengan santan tadi. Okey, kita kukus lagi sekali bersama dengan santan tadi dalam 2-3 minit macam tu je. Tada! Pulut ala-ala lemang gitu dah masak. Kalau tak ada buluh pun tak apa, boleh buat cara yang ini. Rebuskan pulut bersama santan, gaulkan bersama santan. Pun boleh rasa lemak-lemak juga, macam lebih kurang macam lemang jugalah. Sebab teringat pula masa raya makan lemang. So tak ada lemang, tak apa. Kita boleh masak sendiri versi kita, cara kita yang tak perlu menggunakan buluh. Dan lemang pun seakan-akan sama lah macam mak mertua saya punya yang dekat Kuala Pilah tu. Rasa pun sedap lah kot. Sebab sebenarnya pertama kali mencuba, tapi ni dah ada 2 kali dah. Harap rasa pun sedap lah. Ternyata lemang dan rendang ni sangat sedap. Okey, kita jumpa lagi di lain rancangan.